Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa sekali lagi dalam membicarakan kitab Riyadhus Salihin kita jilid yang kedua, yang kita selalu mendalaminya pada setiap Khamis pagi di Masjid Kampung Siglap. Alhamdulillah, salam sejahtera kepada semua yang mendengar, murid-murid saya dan semua yang melihat rakaman kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak kelebihan, memberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini Ustazah nak sambung lagi dalam pengajian kita dalam bab 315, iaitu bab taghliz tahrimil yamin al-kadhiba amdan, iaitu memperkeraskan keharaman sumpah dusta dengan sengaja. Minggu yang sebelumnya kita dah membincangkan pada bab 314, iaitu larangan bersumpah dengan menggunakan makhluk. Jadi pada hari ini kita lebih ke dalam sedikit dalam bab ni, iaitu memperkeraskan keharaman sumpah dusta dengan sengaja. Walaupun kita belum masuk dalam bab ni, kita boleh fahamlah bahawa dusta tu satu pembohongan memang tidak dibolehkan dalam agama, dan dia akan menjadikan kita kadang-kadang kecil, pembohongan yang kecil tu akan merebak menjadi besar. Jadi Nabi tu tidak sukalah kita melakukan kebohongan, penipuan walaupun sedikit kecil, dalam jumlah yang kecil, seperti even orang yang dah, lelaki yang dah ataupun wanita yang sudah meningkat umur, sudah keluar uban, tak boleh diwarnakan dengan color hitam, warnakan dengan warna yang lain yang bersesuaian color rambut. Kemudian kita rambut kita sikit, kita nak nampak macam besar, kita taruhlah macam-macam agar nampak bannya besar begitu. Itu pun satu penipuan yang tidak disuruh oleh agama. Banyak kita tengok sekarang di media sosial penipuan-penipuan, namanya kita sebutlah macam menipu jugalah. Kerana apa? Dengan mukanya seperti itu, kemudian bertukar jadi lain. Kalaulah pakai bedak ke yang biasa-biasa, tetaplah muka tu sama. Kita tahu gunakan bedak dan sebagainya. Kadang-kadang mencat muka tu, sampaikan kalau buka tu terlalu jauh sangat perbezaannya. Jadi itu semua tidak digalakkan dalam agama. Lagi dusta, misalnya dengan sumpah tersebut hak orang lain kita ambil. Jadi kita tengoklah bagaimana hadis pertama yang dibawa kat sini, iaitu an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala mali imri'in muslim bighairi haqqihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Qala thumma qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misdaqatu min kitabillahi azza wa jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ila akhiril ayat. Muttafaqun alaih. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah atas harta seseorang muslim yang bukan haknya, yakni dengan maksud akan mengambilnya dengan menggunakan sumpah dusta, maka orang itu akan menemui Allah di waktu matinya atau pada hari kiamat nanti sedang Allah sangat murka sekali kepadanya. Ibn Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu membacakan kepada kita untuk menunjukkan kebenaran sabdanya itu, yakni dari kitab Allah Azza wa Jalla, yang artinya dalam surah Al-Imran ayat 77 kita boleh lihat, iaitu maksudnya sesungguhnya orang-orang yang membeli, yakni menukar janji Allah dan sumpah mereka sendiri dengan harga yang murah, sampai akhir ayat tersebut. Lanjutan ayat ini adalah
mereka yang berhal demikian tidak akan memperolehi bahagian di akhirat. Allah tidak akan berkata dengan mereka, tidak memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak pula menyucikan mereka, dan mereka akan mendapat siksa yang pedih. Itu yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 77. Kita lihat bagaimana Nabi menerangkan kepada kita bahawa siapa yang bersumpah nak ambil harta orang Muslim yang lain, hak orang lain, yakni dengan maksud mengambilnya dengan menggunakan sumpah dusta, maka orang itu akan menemui Allah di waktu matinya nanti ataupun di hari kiamat, sedang Allah amat murka sekali kepadanya. Diterangkan murka kat sini dalam surah Al-Imran tu diterangkanlah murka tu seperti macam mana. Kalau orang tak suka ke apa kan, orang marah betul-betul jadi kalau murka Allah SWT ni seperti macam mana? Dalam surah Al-Imran ni ayat 77 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperolehi bahagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memerhatikan mereka pada hari kiamat, dan mereka tidak akan mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Allah tak ampunkan mereka. Mereka mengambil hak orang dengan nama Allah SWT, sumpah dusta. Jadi kadang-kadang bila kita sumpah dengan nama Allah SWT, orang rasa ni memang betul lah ni masa dia sanggup sumpah dengan nama Allah SWT ni. Jadi hati-hati para pendengar sekalian, untuk kita berhati-hati supaya kita bercakap tu, lagi-lagi bila kita sumpah atas nama Allah SWT, balasannya sangat-sangat pedih kalau kita memang ternyata orang yang bersalah. Kita nak ambil hak orang lain, kita nampak sesuatu yang tidak yang terjadi, kemudian kita claim benda tu terjadi seperti yang macam gini, rekaan dan sebagainya. Itu banyak mengambil hak-hak orang. Kadang-kadang kalau orang tak bersalah jadi bersalah, orang tu duduk dalam penjara disebabkan dizalimilah oleh tindakan-tindakan sumpah palsu seperti ini. Kita na'udzubillah min zalik, jauhkan daripada perkara-perkara yang seperti ini, kerana balasannya sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada teringat satu cerita yang dibawa pada zaman Nabi Daud alaihissalam, iaitu kisah dua orang wanita datang berjumpa dengan Nabi Daud. Kedua-duanya mengatakan bahawa bayi ini adalah bayi mereka, yang lagi satu tu bayi yang lagi satu ada ditikam oleh serigala. Jadi dua-dua claim yang ni bayi dia, yang lagi satu tu bayi yang lagi satu tu sudah dimakan oleh serigala. Tapi tak tahu mana satukah yang punya anak ni, kerana yang melahirkan mesti seorang kan. Jadi setelah Nabi Daud melihat bukti-bukti yang dicakapkan begitu, kemudian Nabi Daud pun membuat keputusan bahawa bayi itu adalah kepunyaan wanita yang lebih tua. Ada dua lah datang, yang tua dengan yang muda. Kemudian yang tua tu bila dapat bayi tersebut rasa sukalah, gembira. Yang muda tu sikit rasa kecewa lah. Berita itu sampai di pengetahuan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan dipanggil kedua-duanya. Nabi Sulaiman dikenal sebagai manusia yang Nabi yang sangat punya hikmah dan bijaksana. Jadi dalam fikirannya, untuk menyelesaikan masalah ni, kita menggunakan istilah hati lah, yang lembut tu dah bersih kerana seorang ibu tu kan. Jadi dia nak keluarkan lah sikap keibuan tu, mana satukah yang ibu yang sebenar. Bila dipanggil kedua-duanya, Nabi Sulaiman tanya, adakah ni dua-dua anak kamu? Ya. Dan semuanya, kedua-dua mereka mengelim lah bahawa yang lagi satu anak tu adalah sudah matilah dimakan serigala, tapi ini adalah anak mereka. Jadi mustahil untuk dua orang yang mempunyai seorang anak tersebut. Maka Nabi Sulaiman pun memerintahkan supaya dibelah dua anak tersebut. Jadi yang lagi wanita yang muda tu langsung menjerit dan mengatakan, langsung bersuara lah, mengatakan bahawa tak apalah dia berikan anak tu kepada yang lagi satu tu, yang tua tu,
kerana tak sangguplah untuk melihat anak itu dibelah. Akhirnya Nabi Sulaiman dapat membuat keputusan bahawa yang sebenarnya ibu adalah wanita yang muda tersebut, kerana sanggup untuk mengorbankan diri, tak ada dapat anak dia pun tak apa, tapi janganlah anak tu dimusnahkan ataupun dibelah, kerana sudah kalau dia dibelah dua-dua tak dapat sebenarnya, kan. Itu hikmah dan bijaksana bagaimana seorang hakim dalam menyelesaikan ataupun seorang guru agama, asatiza dalam menyelesaikan tuntutan hak-hak tersebut. Kita nak kena memandang jauh, luas sebelum kita buat satu-satu keputusan. Walau bagaimanapun tetap ada masalah lah juga dalam cerita-cerita yang dibawa. Kita tak tahu mana punca, mana kepala, mana ekornya, mana yang depan, mana yang belakang. Kadang kita susah untuk menilainya. Terserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah, jalan yang terbaik. Tapi perlu minta kepada Allah pertolongan, minta banyak, selagi tidak ada dalil, bukti, kita tak dapat nak sabitkan keputusan tersebut. Itu pasal banyak juga kes-kes yang tidak dapat dihuraikan begitu saja kerana tidak punya bukti. Seterusnya saya sampai hadis yang seterusnya, iaitu an Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslim biyaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala lahu rajul wa in kana shay'an yasira ya Rasulullah, qala wa in kana qadiban min arak. Rawahu Muslim. Dari Abu Umamah bin Umamah Iyas bin Sa'lab Al-Harisi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan menggunakan sumpahnya, yakni dengan sumpah dusta ataupun palsu, maka Allah mewajibkan untuknya neraka dan mengharamkan syurga padanya. Kemudian ada seorang lelaki berkata, bagaimanakah kalau dia ambil itu hanya satu benda yang remeh saja, ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sekalipun yang diambilnya itu adalah setangkai kayu arak, iaitu untuk bersiwak. Bukan haknya, kan, dia claim tu hak dia, walaupun benda tu kecil, maka itu pun tidak boleh. Jadi seorang muslim itu di sini tidak boleh mengambil hak seorang muslim yang lain dengan menggunakan sumpah dia, dengan sumpah dusta palsu, maka diwajibkan ke atasnya neraka dan diharamkan syurga padanya. Allah tidak melihatnya, dalam ayat yang tadi surah Al-Imran, tidak memandangnya, tidak berkata-kata kepadanya, tak menyapa dia pun pada hari kiamat, dan Allah berikan dia seksa yang sangat-sangat pedih. Kerana sifat dia seorang tu, kalau dia melakukan, dia memberi impak yang sangat besar. Kalau orang tu ternyata tidak bersalah jadi bersalah, hak dia diambil, dia mungkin dipenjarakan, suami, anak-anak, isteri tertekan, kemudian mata pencaharian hilang, kemudian bagaimana anak-anaknya tu akan ada sifat hatred, benci kepada pemerintah, benci kepada sistem tersebut, hidup dengan rasa seperti itu. Ini ketidakpuasan, ini memberi penyakit yang sangat besar dalam hidup, menanam sifat tersebut. Jadi kita kena hati-hatilah, impaknya sangat-sangat besar. Walaupun dengan hanya mengambil setangkai kayu arak pun untuk dia buat sirak, dan ini dia kata ni bunyi. Lagi kadang-kadang kita ada bila kita bercakap, ada setengah orang tu suka menggunakan wallahi. Kadang wallahi pun dah tak ada erti lagi bagi diri dia, kerana terlalu sewinang-winangnya dalam bercakap. Jadi itu menjadikan satu habit. Sebabkan itu kemarin Ustazah ada menulis juga tentang habit-habit yang tidak baik ni. Kerana bila kita suka bercakap dengan kotor dan sebagainya, dia akan menjadi salah satu dalam kehidupan. Kita kena berhati-hatilah. Banyak istighfar kepada Allah kalau kita dah tercakap perkara yang tidak baik. Istighfar banyak-banyak, minta Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kalau keterlanjuran lidah kita dalam berbicara, banyaklah yang bila kita berbicara, nanti banyaklah termasuk benda-benda yang tidak benar, bohong dan sebagainya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang bertanya tu,
Walaupun kecil punya perkara pun, remeh pun, kalau dia dakwa itu dia punya walaupun bukan, adakah sama juga kemurkaan Allah SWT juga? Jadi Rasulullah bilang walaupun hanya kau ambil satu tangkai kayu siwak pun pun sama, kerana dia akan membawa kesan-kesan negatif dalam diri, menumbuhkan sikap-sikap yang tidak baik, ya. Kemudian dalam hadis tersebut, kepada hadis yang terlanjutnya, ni hadis terakhir, iaitu dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaba'irul isyrak billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Rawahul Bukhari wa fi riwayah lahu ana a'rabiyyan ja'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal kaba'ir qala al-isyraku billah qala thumma madha qala al-yaminul ghamus qultu wa mal yaminul ghamus qala alladhi yaqtati'u ma lam ri'im muslim ya'ni biyaminin huwa fiha kadhib. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa-dosa besar itu ialah menyekutukan sesuatu dengan Allah, iaitu melawan dengan Allah, melawan yakni berani kepada kedua orang tua. Ini dosa-dosa besar. Yang pertama, yang dosa yang paling besar, iaitu menyekutukan sesuatu dengan Allah. Okey. Al-isyraku billah, iaitu mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, wa uququl walidain, dan melawan kepada kedua orang tua, iaitu tidak taat kepada kedua orang tua selagi mana yang dia mereka suruh tu perkara yang masuk di akal, munasabah dapat dilakukan, tidak membawa kepada benda yang haram, kemudian membunuh jiwa, qatlun nafs, dan sumpah dusta, yakni palsu. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain disebutkan, ada seorang Arab penghuni pendalaman negeri Arab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, apa sajakah dosa-dosa besar itu?" Dosa besar apa? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iaitu menyekutukan sesuatu dengan Allah. Maka orang itu berkata lagi, kemudian apa? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, iaitu sumpah dusta, yakni palsu. Saya Abdullah bin Amr berkata, apakah sumpah dusta itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iaitu orang yang mengambil hartanya seorang muslim, yakni dengan menggunakan sumpah, sedangkan orang itu berdusta dalam sumpahnya itu. Seorang yang mengambil harta seorang muslim dengan menggunakan sumpah. Jadi kalau cakap kita punya aja kadang-kadang tak berapa kuat, tapi kita cakap demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, inilah kepunyaan aku. Itu menggunakan seolah-olah menjual nama Allah tu dengan harga yang paling rendah, kerana dia nak supaya orang mempercayai dia, tak takut akan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara dosa besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pertama adalah syirik kepada Allah, kedua mendurhakai kedua ibu bapa, kemudian ketiga qatlun nafs, iaitu membunuh jiwa, dan keempat adalah sumpah dusta. Kerana sumpah dusta pun pada saya, pada pendapat Ustazah, adalah seperti macam membunuh jiwa juga. Kerana orang tu kadang-kadang terasa tertekan, walaupun kadang-kadang hanyalah kalau kita sebutlah, hanya dengan kita cakaplah ni barang kita punya, tahulah kayu ni, kata pensel ke, even kalau pensel pun, kalau kat sekolah pun budak-budak akan rasa tertekan, rasanya macam kena bully jugalah. Ni aku punya, macam mana pun ni aku punya. Budak-budak akan membesar dengan perasaan selalu kena bully. Anak ambil ni barang dia, bukan barang dia tapi dia cakap barang dia. Budak akan tertekan jiwa, seolah-olah bila dia membesar nanti dia akan rasa bahawa diri dia selalu dianiaya, tidak mendapat hak yang sewajarnya. Dia membesar, perkara-perkara tu dah tak ada kandungan pensel lagi, dia akan develop kepada perkara-perkara lain. Jadi kadang-kadang kita perkara tu kecil,
Tapi tidak ditangani dengan perkara dengan betul, dia akan merebak, dia akan berakar umbi dalam diri, jadi negatif dalam diri. Itu sifat seolah-olah seperti membunuh jiwa juga. Pada saya lah membunuh jiwa. Kadang bila dia tu dia dapati bersalah walaupun tak bersalah, seolah kita membunuh jiwa dia, membunuh keluarga dia, keturunan dia. Kadang tidak mendapat nama baik terjejas, tidak dapat membersihkan nama baik dia. Selama-lamanya mereka akan tertekan, dan dia akan install benda-benda yang tidak baik dalam diri dan keturunan selanjutnya. Kadang keadilan ni sangat-sangat penting. Walaupun kadang-kadang kita tidak faham, tapi kita perlu mendengar kedua-dua belah pihak, ambil keputusan kenapa boleh jadi begini, kenapa boleh jadi begini, sebelum kita ambil keputusan. Walaupun kadang-kadang ada skalanya keputusan tidak dapat kita cari, kita balikkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka-mereka yang nak sumpah dusta ni semua, ataupun nak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya consequence dia punya kesan sangat-sangat besar. Jadi kita anak-anak daripada kecil, mana kita nak simpankan nilai-nilai baik, didikkan nilai-nilai baik pada diri dia. Jangan suka bersumpah-sumpah. Jangan misalnya kadang-kadang bila dia orang marah, mereka tu menunjukkan dengan sikap betul-betul ini dia punya dan sebagainya, marah betul, supaya kita tahu betul lah ni agaknya, kerana sampai marah begitu. Tapi kadang-kadang di masa yang akan datang, masa yang lain, terpatut bawa ke tepi, tanya dia pada masa yang lain, adakah itu betul dia punya. Kadang-kadang waktu tengah marah tu mereka tu akan claim, akan tunjuk, akan exaggerate perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi pada masa yang lain, kita panggil ke tepi, kita tanya betul ke ni, adik punya ke, abang punya, kakak punya, betul ke? Jadi install benda-benda baik, cakap yang betul, tak mau cakap bohong. Kita memperjuangkan hak kita dengan cara yang betul lah. Dan kadang-kadang perlu juga kita cakap dalam hidup ni, kita kena let go. Kadang hak kita tak dapat juga, kita kena let go. Tak boleh kita simpan dalam diri, dan dia membahaya sangat. Dalam kehidupan saya dalam 20 tahun melakukan counselling ni, perkara ni sangat-sangat penting dalam diri. Dengan anak-anak, bagaimana kita bercakap, sifat bohong ni, dia bermula bohong kecil, dan nanti akan ada menipu untuk nakkan hak-hak mereka. Jadi dalam hidup pun kadang-kadang kita kena beritahu dengan anak-anak kita, dalam pekerjaan nanti mereka, kita bila kita bentuk dia kecil, kerana mereka nanti satu masa akan pergi kepada masyarakat, kerja, campur gaul. Jadi sifat bohong ni, menipu dan sebagainya, perlu kita install daripada bawah. Kadang-kadang gurauan perlu ditolak tepi lah. Perlu, kadang-kadang itu sebagai gurauan saja, bukan betul-betul. Tapi kalau gurauan yang keterlaluan pun kita harus ingatkan jugalah. Kadang-kadang ada gurauan yang tindakan yang diambil tu tak ada jalan pulang, tak ada jalan balik, membawa kesan yang sampai mungkin merosakkan diri dia, masa depan, kerjaya. Gurau-gurau sekali jadi betul-betul. Kan, jadi kemudian orang tengok balik, ini ada bukti ni, kemarin kau cakap kan, betul lah agaknya ini yang kau lakukan. Dosa, hati-hati. Kalau kita gurau, kita cakap kita gurau, jangan kita gurau lepas tu kita diamkan. Kemudian bila terjadi sesuatu, na'udzubillah min zalik, yang boleh merubah masa depan, dan kita tidak ada jalan balik. Siapa yang nak menjadi saksi bagi diri kita dekat dunia ni kalau tak ada? Sebabkan itu saksi-saksi yang benar, kita cakap pasal saksi palsu kan? Bersaksi dengan benar kejadian yang kita nampak. Kadang kita lihat di media sosial orang meminta supaya saksi-saksi tampil ke depan, kerana nak membantu satu penjenayah, jarimah yang sudah berlaku, ataupun jenayah yang sudah berlaku. Dan kalau kita merasakan kita ni satu masyarakat yang punya sifat ihsan, bantulah keluarga-keluarga demikian. Selalu orang fikir, saya tak fikirlah macam mana orang fikir seperti itu. Orang fikir nanti kalau kita saksi, nanti banyaklah cerita,
kena itu, kena ini, kena itu, ini. Kita kan saksi. Saksi tetaplah pemikiran saksi, bukan orang yang melakukan kesalahan. Kita punya, kita pun kadang-kadang apa yang kita nampak pun kadang-kadang mungkin tidak berterang dan sebagainya. Orang tidak boleh menghukum kita atas apa yang kita nampak. Kadang yang kita nampak tak berapa jelas dan sebagainya, jauh, gelap, kurang peka dan sebagainya, kan manusia. Dalam membawa hadis pun ada yang peka, ada yang fokus, ada yang betul-betul teliti dalam bahasa dan words yang digunakan oleh Nabi. Ada yang tidak, ada yang macam ia mungkin tu maknanya agaknya dan sebagainya. Kita tidak dipertanggungjawabkan mereka yang membawa hadis-hadis tersebut. Jadi cuma kalau digagui dia tok tepi. Digagui perawinya dia tok tepi. Hadis ni digagui. Tapi kita tak kecam lah. Kerana mereka tu pun ada nilai nak menyampaikan ilmu, tapi mungkin dengan cara yang kurang tepat, kurang sempurna, tak 100% accurate. Begitu juga kita sebagai saksi dalam dunia kita ni. Apabila kita melihat sesuatu yang boleh kita tampil di hadapan sebagai saksi, kita patut berbuat demikian. Orang langgar kereta patut lari, kita pula kebetulan ada di situ, kita kena jadi saksi lah, turun sebagai saksi. Kerana kalau perkara itu berlaku pada diri kita pun, kita mahukan saksi untuk ke hadapan. Jadi ambillah kata-kata Nabi SAW, buat sesuatu kepada orang lain apa yang kau suka orang lakukan ke atas diri kau, dan kau jangan buat suatu perkara kepada orang lain apa yang kau tak suka orang lakukan kepada diri kau sendiri. Begitu tu konsep dia. Jadi apa yang kita rasa, kalau kita dalam keadaan demikian pun kita mahu orang yang bersaksi yang benar, ataupun datanglah sebagai saksi, benar ataupun tidak, nampak ataupun tidak, clear ke dan sebagainya, tetap kita perlukan bantuan-bantuan yang demikian. Kadang-kadang kita tengok rayuan demi rayuan, mintalah saksi kalau ada. Kadang kalau tak ada saksi, kes tu tak dapat berjalan. Dia tutup kes pun. Tapi tetap ada dalam dunia ni terjadinya demikian. Tu kadar dan kadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah dua perkara, saksi yang benar dan saksi yang tidak benar, yang bagaimana kehidupan boleh berlaku antara negatif ataupun positif disebabkan percakapan kita, sumpah kita kepada sesuatu perkara, adakah itu betul ataupun tidak, memberi kesan pada kehidupan yang selanjutnya. Sampai di sini saja Ustazah kongsi dalam bab yang kita sekarang ni sedang mendalaminya, itu bab 315. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan sambung pada bab yang selanjutnya, insyaAllah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.